Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur, Alhamdulillah. Marilah kita sentiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kurnianya kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sihat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Saya Profesor Madya Dr. Zuraida Abdullah adalah moderator anda pada hari ini. Ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh hadirin yang sudah pastinya terdiri daripada barisan kepimpinan sekolah, guru-guru, pensyarah, ibu bapa, pelajar-pelajar yang ingin tahu tentang tajuk webinar kita, bicara pemimpin pendidikan siri 5, sekaligus melibatkan diri secara aktif dalam menghayati kupasan isu yang dibawa pada kali ini yang bertajuk Kemana Hala Tuju Pendidikan Pelajar SPM. Seiring dengan keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2020 yang telah mencatatkan pencapaian calon yang lebih baik dengan grade purata nasional GPN 4.80 berbanding 4.86 pada tahun 2019. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Menteri Kanan Pendidikan, keputusan ini adalah pencapaian terbaik sejak 2016. Seramai 401,105 calon telah menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2020 dengan jumlah keseluruhan 83 mata pelajaran di 3,310 pusat peperiksaan. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pelajar, ibu bapa dan guru-guru yang telah berusaha untuk memastikan pencapaian SPM yang terbaik pada tahun ini. Sebelum kita meneruskan webinar kita, saya ingin memaklumkan kepada semua yang hadir bahawa program ini adalah di bawah anjuran Jabatan Pengurusan Perancangan dan Dasar Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Webinar ini akan berlangsung pada setiap bulan sebanyak 2 kali. Semua dijemput hadir dan semua yang hadir sepanjang webinar ini bersiaran langsung akan menerima e-sijil. Pihak Urusdia memohon agar semua peserta mengisi maklumat melalui Google Form yang akan diberikan 30 minit sebelum program ini berakhir.
Selain itu, kami sangat mengalu-alukan maklum balas dan pertanyaan di ruangan komen. InsyaAllah pihak admin akan cuba menjawab soalan-soalan yang dikemukakan nanti. Pada siri kali ini, webinar kita telah berjaya menjemput 3 panelis yang sememangnya pakar dalam mengupas tajuk kita pada kali ini. Pihak kami amat berbesar hati atas kesudian yang berusaha Profesor Dr. Mansur Abu Talib yang merupakan Profesor Pelawat MSU University dan juga merupakan timbalan Presiden Perkama International, serta beliau juga sebelum ini merupakan profesor dalam bidang kaunseling di UPM. Panelis yang kedua adalah yang berusaha Dr. Hajah Akmal Abdul Hamid yang merupakan pensyarah cemerlang di Jabatan Hal Ehwal Murid dan Kaunseling Institut Aminuddin Baki, Cawangan Genting Highland, dan sudah pasti yang berusaha Dr. Hajah ya, pernah menjadi guru di sekolah sebelum berada di IAB, dan seterusnya. Panelis ketiga adalah yang berusaha Prof. Dr. Nur Akmal Muhammad Saleh. Sebelum ini yang berusaha Prof pernah berada di Universiti Melaya dan kini berada di Unisel sebagai Profesor Kehormat. Selain pernah menjadi pensyarah, Prof. Dr. Nur Akmal juga terlibat secara langsung dengan program Projek Emas yang bertujuan untuk mempromosikan serta menyebar luas peluang pelajar-pelajar lepasan SPM ke pendidikan tinggi terutamanya di Universiti Melaya. Hadirin sekalian, ketiga-tiga panelis pada siri 5 ini merupakan tetamu yang sangat dekat dengan tajuk pada kali ini, iaitu ke mana hala tuju pendidikan pelajar SPM, dan mereka sebenarnya bukan calang-calang orangnya. Ketiga-tiga mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam memperkatakan tentang pendidikan kita hari ini dan ke mana ataupun kita kata ke manakah hala tuju anak-anak lepasan SPM ini nanti. Justru pasti perbincangan kita tidak akan lari daripada peranan ibu bapa, guru-guru mungkin, malah tanggungjawab pelajar-pelajar untuk mendapatkan maklumat terkini berkaitan langkah pertama bagi memilih dan menentukan institusi pengajian pelajar lepasan SPM dan apakah jurusan yang tepat untuk dipilih setelah serangan pandemik melanda dunia. Hadirin sekalian, pada tahun 2018 OECD telah menjalankan satu program iaitu Program for International Student Assessment, PISA. Dapatan menunjukkan bahawa pelajar Malaysia telah menjangkakan mereka akan bekerja sebagai jurutera, doktor, guru, peguam pada usia 30 tahun. Sementara itu, hanya 1% pelajar menjangkakan akan dapat bekerja dalam profession yang berkaitan dengan ICT. Jawapan pelajar ini tidak mempunyai perbezaan yang ketara dengan jawapan pelajar Malaysia pada tahun 2000. Hal ini menunjukkan bahawa pengetahuan mengenai keperluan pasaran kerja semasa tidak begitu diketahui oleh pelajar ini, menyebabkan mereka tidak mempunyai banyak input, dan malah pemilihan yang dibuat adalah pilihan ibu bapa yang merujuk kepada keperluan dunia pekerjaan sebenar. Soalan saya kepada yang berusaha Profesor Mansur, bagaimanakah kita boleh membantu pelajar-pelajar lepasan SPM dalam membuat keputusan ataupun kita kata membuat pilihan khusus di IPT berdasarkan keperluan pekerjaan abad ke-21 ini. Silakan Prof. Ya, terima kasih Profesor Madya Dr. Zuraida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah, pertama bagi pihak saya sendiri dan juga Perkama International mengucapkan ribuan terima kasih di atas jemputan yang berbahagia Prof. Madya Dr. Zuraida untuk bersama berbincang pada pagi ini
dan juga salam perkenalan kepada kedua orang panelis yang baru berjumpa pada pagi ini. InsyaAllah di masa-masa akan datang kita akan bekerjasama. Pertama kepada Dr. Haja Akmal daripada IAB, lama dulu pergi IAB, zaman lama dulu. Dan juga salam perkenalan kepada Prof. Dr. Nur Akmal yang sekarang di UNICEL ya. Alhamdulillah saya hari ini bercakap bagi pihak Perkamar International. Untuk makluman, Perkamar International adalah Persatuan Kaunseling Malaysia Antarabangsa yang merupakan advokator utama dalam bimbingan dan kaunseling di Malaysia. Dan kami mempunyai keahlian yang begitu ramai, termasuklah Majlis Guru Kebangsaan. Hari ini bila kita cakap tentang pendidikan, sudah tentu kita tidak boleh lari daripada peranan utama yang dimainkan oleh frontliner di sistem sekolah kita, iaitu guru-guru yang saya kira merupakan orang yang paling banyak mempunyai maklumat berkaitan dengan kejaya, apatah lagi berkaitan dengan individual student ataupun pelajar-pelajar di bawah kawalan dan juga bantuan mereka. Saya berminat apabila tadi Dr. Zuraida ada sebut perkataan bantuan, ya, okey, membantu. So membantu itu sangat perlu kerana kita percaya bahawa dalam situasi sekarang dengan ledakan maklumat, terlalu banyak maklumat. Jika dulu kita kurang maklumat, zaman-zaman kita dulu kan tak banyak maklumat. Sekarang maklumat di hujung jari, tetapi setengah-setengah maklumat tu tidak betul dan salah dan tidak tepat dan bukannya datang daripada sumber-sumber yang berintegriti. Maka saya percaya hubungan para pelajar di sekolah dengan kaunselor-kaunselor mereka di sekolah memainkan peranan yang penting kerana kaunselor memang sangat up to date dengan informasi-informasi berkaitan dengan kejaya. Sebelum saya nak mulakan saya punya perbincangan ini, saya nak sebagai seorang pengamal kaunseling dan juga latar belakang psikologi, pertama kita perlu sedar ya bahawa kita bercakap kepada populasi yang kita panggil perkembangan mereka adalah di tahap remaja tengah, ya, remaja awal dan remaja tengah yang sedang mencari-cari keinginan, keperluan dan sebagainya. So kepada saya, apa yang berlaku pada ketika mereka membuat keputusan untuk memasuki tingkatan 6, matrikulasi, diploma dan sebagainya, itu semua adalah keputusan tentatif. Tadi Dr. Zuraida ada sebut juga, apakah yang tepat? Yang tepat ini sangat relatif ya. Tepat pada hari ini tidak tepat lagi pada 5 ataupun 6 tahun akan datang. Kita selaku pendidik selalu dimomokkan dengan kenyataan seperti ini. Kita di universiti contohnya mengajar pelajar, menyediakan pelajar untuk sesuatu kejaya yang kita sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi 5 tahun akan datang. Kerana perubahan ekonomi, perubahan trend sosial itu berlaku dengan amat laju. Ya. Dan kurikulum kita memang disediakan mengambil kira apa yang berlaku setelah 4 ke 5 tahun pelajar di universiti. Sekarang kita balik kepada pelajar di sekolah menengah, ya, yang mencari-cari sesuatu yang ingin dilakukan mungkin 6-7 tahun akan datang setelah mereka menghabiskan matrikulasi, setelah mereka membuat degree ataupun diploma ataupun persijilan dan sebagainya. Maka pada ketika itu keputusan mereka adalah tentatif, ya. Dan apabila bercakap dengan pembuatan keputusan pada ketika itu, of course kita tidak boleh lari daripada apa yang pelajar minati. Selalu kita tanya, ya. Ini juga ingin saya lontarkan kepada guru ataupun kepada ibu bapa. Pernah tak atau secara serius tak kita bertanya kepada anak-anak kita apa yang anda hendak lakukan 5 ataupun 10 tahun akan datang? Tanya mereka apa yang mereka kendaki. Sebab ada 2 kemungkinan. Pertama, mereka ada jawapan. Kedua, mereka tidak ada jawapan. Ya. So jika mereka sudah ada jawapan, kita teroka lagi dan sebagainya. Dan dalam situasi yang berubah itu, minat boleh berubah. Ya. Kebolehan boleh diubah. Kebolehan boleh dipertingkatkan dengan laksanakan latihan dan sebagainya. Personality, sesuatu yang mempunyai kata orang tu sumbangan kepada pembuatan keputusan. So apabila para pelajar hendak memilih jurusan-jurusan, sudah tentu mereka memikirkan apa yang mereka minat,
apakah personality mereka, sesuai tak mereka dengan kerja di luar, kerja di dalam bangunan, berjumpa orang dan sebagainya, jualan ataupun sebagainya, ya. Namun begitu, ianya perlu disesuaikan dengan realiti keadaan. Kita tahu bahawa kemasukan ke universiti selepas SPM ataupun matrikulasi dan sebagainya sangat berteraskan kepada pencapaian, ya, achievement. Kalau kita, memang ada yang semua orang minat jadi jurutera ataupun kebanyakan ibu bapa nak jadi jurutera, perubatan dan sebagainya. Tapi adakah kebolehan, ability itu ada dalam anak-anak kita? So itu sesuatu yang kita perlu balik kepada realiti, ya, untuk apabila pembuatan keputusan itu dapat dilaksanakan, dia dapat dilaksanakan dengan baik. So di mana hala tuju selepas SPM ni? Kepada saya ada tiga pilihan alternatif. Kita kaunselor, doktor dan juga prof, ya, kita selalu hidangkan alternatif kan kepada pelajar ataupun klien kita. Pertama, mereka bersambung belajar, alternatif pertama. Alternatif kedua, mereka boleh bekerja, ya. Alternatif ketiga, mereka boleh rehat-rehat, pergi holiday dan sebagainya, ya. So ada tiga pilihan yang mereka boleh lakukan. Dan saya kira majoriti akan memilih untuk sambung belajar. Bila telah memilih sambung belajar, itulah kita meneroka kepada apa yang ingin mereka pilih sebagai pilihan pertama. Dalam kita membantu membimbing para pelajar berkenaan untuk menentukan hala tujunya, sudah pasti kita akan memberi maklumat berkaitan dengan pasaran kerja tadi. Tadi ada disebut tentang OECD punya pelaporan dan juga prestasi ataupun kemungkinan kerja 5 ataupun 6 tahun ataupun 10 tahun akan datang. Sekarang kita bercakap tentang IR 4.0. Ya. Pasaran kerja boleh berubah. Ya, pasaran kerja, permintaan terhadap kerja, situasi pekerjaan di negara dan sebagainya. Yang tidak berubah itu kebanyakannya adalah minat, personality, kebolehan, ya, yang berubah tidak selari dengan pasaran kerja. Maka ianya perlukan penyesuaian. Dan sekarang kita bercakap di antara banyak-banyak soft skill yang perlu ada kepada para pelajar kita adalah menyesuaikan diri. Ya, penyesuaian. Ya. Dan sekarang juga orang bercakap tentang adab. Kita bercakap tentang IR 4.0, sekarang orang bercakap tentang adab kepada para pelajar SPM. Apa itu adab? Ya, termasuklah berinteraksi dengan keadaan persekitaran dalam keadaan berhemah agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Tepat pada saya, tepat itu adalah ketika itu. Kerana tepat itu mungkin boleh berubah di masa akan datang. So dalam menentukan hala tuju itu bukan sahaja kerjaya. Kerana bila kita cakap tentang kerjaya, tentang hala tuju di masa akan datang, kita sebenarnya bercakap tentang apakah harapan mereka tentang gaya hidup mereka. Kerjaya ini is more than just job. Is more than just employment. Is lifestyle. Lifestyle macam mana yang anda inginkan 5 ataupun 10 tahun akan datang. So dalam proses itulah kita membimbing, ya. Saya juga ingin mendengarkan kemungkinan isu-isu yang boleh dihadapi oleh para pelajar ini. Pertama, kita juga akan berhadapan dengan individu yang sukar membuat keputusan. Atau selalu kita panggil konsepnya undecided, ya. Dia undecided, tak pasti. Hari ni bila dengar cakap ibu bapa kata buat matematik, major in matematik. Besok jumpa kawan-kawan kata, jom kita sambung belajar, kita buat accounting. So dia undecided, tiap-tiap hari berubah. Ya, so boleh dengar webinar nanti mungkin berubah lagi. Tak apa, that's fine. Perubahan itu penting. Ya, tapi perlu buat keputusan. Keputusan tu ada jangka hayatnya. Kedua, satu lagi golongan, kita juga berhadapan dengan orang yang kita panggil indecisive. Dia memang sukar membuat keputusan. Ya, so ada dua konsep itu, undecided dan juga indecisive. Kepada ibu bapa yang undecided itu mungkin boleh dibantu dengan memberi maklumat-maklumat yang terperinci. Tapi yang indecisive tu yang memang ada kesukaran, mempunyai kemahiran untuk pembuatan keputusan, itu perlu dibantu oleh profesional. Yang mereka berjumpa dengan kaunselor, berdaftar, terlatih di sekolah mereka. So untuk menentukan hala tuju ini, saya rasa pertama ianya tentatif, perlu dipilih sesuai pada ketika itu dengan memberitahu bahawa ianya boleh berubah, ianya boleh dinamik
dan ianya mungkin berubah 3 atau 5 tahun akan datang, tapi tidak mengapa ya jika soft skill telah disediakan untuk menerima dan juga menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang mungkin berlaku ya. Kita banyak berhadapan dengan para pelajar yang masa matrikulasi ambil sains, tapi masuk degree ambil bukan sains dan sebagainya ya. So itu juga memerlukan penyesuaian ya. So tidak kiralah apa bidang yang mereka nak ambil, so tentu tidak lari terlalu jauh. Jika dia lari dari terlalu jauh pun ya, maka yang perlu dibimbing adalah menyesuaikan diri dengan menentukan apa yang boleh dilakukan pada ketika itu. So analisis pasaran tadi ada disebut, ada banyak maklumat di Malaysia jika Job Street, Jabatan Tenaga Kementerian Sumber Manusia ada menyediakan pasaran-pasaran kerja. Tapi walau bagaimanapun selaku orang yang berkecimpung dalam bidang psikologi, walaupun kita berhadapan dengan IR 4.0 dan teknologi, satu kejayaan yang akan terus mempunyai permintaan adalah kejayaan yang berkaitan dengan kesihatan. Apabila kita bercakap tentang kesihatan, bukan saja kesihatan fizikal, tetapi juga kesihatan mental, kesejahteraan jiwa, emosi dan sebagainya. So, di samping kita menyediakan para pelajar di bidang teknologi, IT, kejuruteraan yang memang penting untuk memajukan negara, kita juga perlu mempunyai sekumpulan besar mereka yang meminati, yang boleh mendalami jurusan-jurusan berkaitan dengan human sciences, kemanusiaan, sains sosial dan sebagainya. Itu saya rasa Dr. Zuraidah, hala 7 itu ada 3 pilihan kepada pelajar SPM: sambung belajar, kedua bekerja, ketiga take time off 2 tahun pergi explore dunia dan sebagainya, cari diri dan meneruskan pembuatan keputusan itu apabila diperlukan. Dan keputusan pada ketika itu adalah tentatif, tidak crystal clear lagi, tapi ia boleh dikembangkan. Saya berhenti situ dahulu, Dr. Zuraidah dan juga Prof, saya teringatlah bila Prof mula menyebut beberapa perkataan tadi kan, yang mengatakan bahawa pelajar-pelajar lepasan SPM ni kadang-kadang dia memang tak boleh membuat keputusan. Saya teringat diri saya sendiri. Pada ketika tu pun SPM dah ada kan pada zaman saya. Jadi masa tu kan saya memang dapat pangkat A lah ya. Pangkat 1 masa zaman tu cakap ya. Dia cara skala dia berbeza sedikit lah. Hanya tetap sama yang mengatakan berapa A ya, berapa A1, A2 masa zaman saya tu A1, A2 ya, B1, B2, B3 kan. Jadi sememangnya selepas daripada mendapat keputusan tu, saya merasakan saya nak masuk universiti. Saya masa ketika tu yang terkenal UM lah ya. UM, kemudian yang selain tu ya, kalau UM tu saya rasa mungkin dia tak nak terima saya lah dengan keputusan yang saya ada tu, walaupun pangkat yang kita kata yang bagus kan, kerana kita bersaing dengan pelajar-pelajar lain ya, satu Malaysia. So saya pun kata kenapa saya tak boleh pergi ke dulu dipanggil UiTM, dipanggil apa ya Prof? ITM kan? Ya, ITM. Ketika tu. Jadi saya nak masuk sana ya, sehingga saya memang inilah gegar mak bapak saya, ayah saya, mak saya kata saya nak masuk juga. Saya kata, and then bila saya cuba ya, bapa saya telah mendapat nasihat daripada Vice Chancellor masa tu ya. Dia kata why not minta Zuraidah ni teruskan pengajian dia di tingkatan 6. Masa tu saya rasa sangat-sangat kecewa ya Prof, bila dapat mendapat feedback yang begitu. Dan rakan-rakan saya semua pergi UiTM ketika tu. Saya rasa kecewa lah kerana saya melihat, saya membandingkan diri saya, result saya bagus, saya perasan saya bagus lah kan, tapi saya tak boleh melangkah ke pengajian tinggi. Jadi saya terima cabaran VC UiTM tu. Jadi bila saya memikirkannya, setelah saya berada sekarang,
betul lah apa yang dinyatakan. Tetapi kan tadi, maybe kita ketika itu tak ada maklumat. Dan pada masa kini, beberapa kali Prof nyatakan tadi, maklumat tu sebenarnya di hujung jari sahaja. Kita dapati maklumat tu sangatlah penting bagi kita membuat keputusan yang tepat, terutamanya memilih bidang yang merupakan keperluan pasaran kerja dunia. Kalau tadi Prof nyatakan mungkin bidang kesihatan itu selepas pandemik ini menjadi keperluan dan kebiasaannya ibu bapa lah yang memainkan peranan penting dalam hal ini. Oleh itu soalan saya kepada Dr. Hajah Akmal, adakah ibu bapa perlu bersama dalam menentukan hala tuju anak-anak lepasan SPM ini? Dan apakah yang boleh dilakukan oleh KPM dalam memastikan para pelajar ini diberi pendedahan sebelum mereka membuat keputusan memilih jurusan DIPT ataupun di mana-mana institut? Dipersilakan Dr. Hajah. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya memanjatkan kesyukuran setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT dengan izin kita dapat hari ini bersua muka bersama dalam forum pada hari ini. Terima kasih kepada Prof Madya, Dr. Zuraida Abdullah selaku moderator kita pada hari ini yang menjemput kami barisan para panel yang tadi daripada Prof Dr. Mansur Abu Talib. Apa khabar Prof Kita dapat bersua pada hari ini, dan juga Prof Dr. Nur Akmal Muhammad Saleh. Kita dapat bersamalah pada sesi perkongsian kita pada hari ini. Alhamdulillah, saya merakan terima kasih daripada Institut Ahmadi Baki yang saya sekarang ini berada di Cawangan Genting Highlands. Okey, untuk menjawab kepada persoalan tadi berkaitan dengan peranan ibu bapa. Pertama kita kena lihat jugalah macam Prof Mansur tadi menjelaskan, ada 3 kumpulan. Sama ada anak-anak ini nak sambung belajar, nak bekerja atau mengambil satu tempoh masa. Okey, begitu juga dalam tempoh kita kata nak sambung belajar itu pun ada juga dia punya kategorinya. Satu kategori yang mungkin kita boleh lihat mereka yang banyak pilihan. Sebab kita tahu macam Prof Zuraida tadi ada maklumkan bahawa memang kita semua tahu, masyarakat tahu result keputusan SPM tahun ini memang kita kata satu keputusan yang sangat-sangat mengembirakan ibu bapa, mengembirakan anak-anak yang sedang menghadapi peperiksaan yang berdepan dengan result itu. Jadi itu satu kumpulan kita kata yang banyak pilihan. Sebab dia cemerlang. Dan satu kumpulan lagi kita boleh katakan sebagai ada pilihan tetapi pilihannya terhad. Terhad dalam satu kumpulan tertentu saja. Memang dah diletak dia punya merit dalam kita punya UPU itu. Untuk budak itu sama ada layak ataupun tidak berdasarkan kepada merit yang dia dapat lah. And then yang akhir sekali kita kata kemungkinan pilihan itu hanya menjurus kepada satu saja, mungkin kepada bidang kemahiran saja yang pelajar kita layak pergi, itu kepada yang kumpulan sambung belajar tadi. Jadi ibu bapa kita pertama dia kena set minda dia. Anak dia sebenarnya dia kena kenal dahulu. Anaknya berada di mana? Bukan dia secara emosi, maksud saya di sini kadang-kadang kita bimbang juga Dr. Prof. Yang mana ibu bapa kita kadang-kadang dia sebagai guru contoh, dia akan memaksa anak ini, engkau tak boleh jadi guru. Macam tu. Jadi kita tak nak ibu bapa kita hari ini dia masih lagi membawa emosi itu, emosi dalam diri dia untuk anak-anak dia follow dia. Sedangkan kalau kita lihat kepada apa yang Prof Mansur beritahu tadi, cabaran anak ini di masa ini dengan cabaran dia nak berkejaya 5 tahun akan datang, itu dah berbeza dalam keadaan itu. Dan kalau kita lihat sedikitlah data yang kita boleh dapat daripada statistik pendidikan tinggi pada tahun 2019, daripada 20 universiti awam, kita mengeluarkan graduan sebanyak 128,418. Itu satu jumlah yang besar bila mereka bergraduan dan nak menentukan kerjaya. Jadi di sinilah kita nak bawa bahawa sebagai ibu bapa, dia kena rasional dan kena tahu bagaimana peranan beliau untuk
membawa anak-anak ini berada pada landasan yang betul. Mereka tidak, anak ini tidak silap membuat keputusan itu. Dan bila kata dia memandu anak-anak ini untuk membuat satu keputusan yang tepat, maknanya ibu bapa ini terlebih dahulu dia sudah setkan mind dia. Dia dah setkan minda dia untuk minda yang macam Prof kata tadilah. Maksudnya 5 tahun akan datang kemungkinan anak saya ini akan berada di mana? Kejaya apa? Maka di situlah dia boleh membawa anak-anak tadi untuk melalui cabaran-cabaran itu supaya satu keputusan yang tepat dan tidak mengecewakan anak ini apabila mereka berada dalam pasaran kejaya pada 5 tahun akan datang. Itu satu perkara lah, dan sebagaimana juga Prof beritahu, kenapa pentingnya ibu bapa ini? Dalam keadaan pandemik sekarang ni kita tahu kan 24 jam anak ini berada depan mata mereka. Jadi bila berada depan mata mereka, dari proses awal mengandung sampai berlahir sampai anak ini dah berusia 18 tahun. Macam mana dalam psikologi dikata peringkat 18 tahun ini adalah peringkat di mana anak-anak ini berhadapan dengan krisis identiti. Bila kata krisis identiti saja, mereka keliru dalam nak membuat keputusan. Dia akan mudah terpengaruh dengan keputusan yang dibuat oleh rakan dia. Itu macam fraudulent tadilah, maksudnya dalam proses peniruan. Dia akan terikut. Jadi sebagai ibu bapa yang rasional, yang dah matang, yang dah melalui proses-proses ini, bermakna ibu bapa lah yang akan membawa kembali anak-anak ini. Okey, kalau katakan anak ini memilih untuk bidang kejuruteraan contoh, sedangkan ibu bapa tadi dia tahu karakter anaknya lemah longlai, semua dia punya dari sudut penampilan, dari sudut kecergasan, dari sudut asertif dia sendiri, anak itu. Kadang anak ini very passive. Ibu bapa tahu, sedangkan untuk bidang kejuruteraan itu sendiri memerlukan watak bagaimana. Jadi bila di situlah maka peranan ibu bapa tadi dia akan kita kata macam seolah-olah berkonferensi ataupun memainkan peranan. Okey, Ani contoh. Ani nak jadi jurutera tapi ibu nampak watak Ani begini-begini. Tetapi kalau Ani boleh transform minda Ani, maksudnya transform dia punya pemikiran dia, transform dia punya attitude, maka tak salah untuk dia mengikuti ataupun menerima pandangan anak tadi. Sebab di peringkat ini memang anak-anak nak kepada rasional. Kenapa saya kena pilih ini ataupun kenapa saya perlu mendapatkan jurusan ini. Dia kena tahu rationality itu. Tetapi dalam membuat keputusan mungkin dia keliru. Dia tak faham di situ. Tapi ibu bapa dah melalui proses tu macam Prof Zuraidah cerita tadi. Okay, so itu di peringkat ibu bapa. Manakala kalau kita melihat pula peranan KPM, sebab saya di Institut Amiruddin Baqi, kita melatih kepimpinan sekolah seluruh Malaysia bagaimana nak kita kata menjadi pemimpin yang boleh membantu ke arah kita kata kejayaan murid-murid ini. Yang mana sebagai pemimpin tadi, dia tahu peranan ini sudah dibawa oleh guru bimbingan kaunseling sepenuh masa. Sebagaimana Prof sebut tadi. Sebab itu KPM telah membelanjakan peruntukan yang khusus untuk menyediakan pejawatan itu. Yang mana kalau kita lihat di sekolah menengah, kita menyediakan satu guru kaunseling ini untuk 500 orang pelajar. Manakala di sekolah rendah kita dah menyediakan satu guru kaunseling untuk 350 orang pelajar. Dan proses yang Prof Zuraidah tanya tadi, iaitu dalam pemilihan hala 7 murid-murid ini, dia sudah bermula daripada peringkat rendah lagi. Sebenarnya minda murid-murid ini sudah dibuka, kita kata sudah di-grow kan, untuk mengetahui apa potensi dia yang sesuai untuk kejayaan dia nanti pada masa akan datang. Jadi proses itu dah bermula di peringkat awal. Sebab itu kalau dalam pendidikan Islam dikata 7 tahun pertama, 7 tahun kedua. Kalau 7 tahun pertama pendekatannya apa? Iaitu guru-guru tadi sudah membentuk murid-murid tadi dengan penuh kasih sayang tentang kejayaan mereka. 7 tahun kedua iaitu guru-guru tadi sudah membentuk karakter murid ini untuk yang sesuai berdasarkan kejayaan yang dia berpotensial. And then bila kata 7 tahun ketiga,
di peringkat kita kata 14 hingga 21 tahun. Ini dah lebih kepada rationality dan mereka dah cuba nak pergi untuk membuat keputusan. Maka di situlah peranan kita kata tadi yang dibekalkan atau disediakan oleh KPM tadi, iaitu kita ada guru kaunseling yang sangat terlatih dan profesional. Cuma yang kita sedikit risau ya Prof, kita sedikit risau sebenarnya. Kita risau bimbang sama ada ibu bapa atau anak-anak kita ini merebut tak peluang ini. Sebab kita bimbang mindset mereka nanti seolah-olah guru kaunseling hanya untuk murid bermasalah. Itu yang kita nak elakkan. Sedangkan kalau kita lihat peranan guru kaunseling itu sendiri sangat banyak. Antaranya dia mengetahui perkembangan murid-murid ini daripada awal, pertengahan sampai ke SPM atau STPM. Dia kena tahu dari segi pencegahan apa yang sepatut dicegah, dipulihkan, and then dia menyelesai krisis-krisis. Seumpama macam murid-murid dalam keadaan sedih, stres, tidak dapat apa yang dijangkakan, tetapi dia tak dapat pilihan itu, dia akan jadi tertekan. Maka di sinilah peranan guru kaunseling untuk membawa dia. Dan saya tahu bahawa di peringkat sekolah hari ini, KPM tak pernah kita kata mengabaikan murid-murid kita. Sebab setiap murid berhak untuk mendapat khidmat guru kaunseling. Macam saya kata tadilah, kalau dah satu orang kaunselor, 500 murid. Bermakna semua murid di Malaysia tidak akan terkecuali untuk dapat perkhidmatan yang profesional daripada guru bimbingan kaunseling kita. Okey, kalau saya rasa mungkin kita ini dulu Prof. Kita sambung. Terima kasih Dr. Hajar. Kalau kita dengar tadi sememangnya lah apa yang ni saya percayalah kalau kita tengok dari selepas keputusan peperiksaan itu keluar, normally lah ya kalau kita tengok Prof, biasanya yang memainkan peranan menentukan tu selalunya ibu bapa. Kan? Dan kita nampak juga kadang-kadang ibu bapa dia lupa tau. Anak-anak kita ni kadang-kadang, saya sendiri nampak sendiri dan malah saya buat kat beberapa kajian, dia mengatakan anak-anak kita ni kadang-kadang di hadapan kita lain, di sekolah lain, dan kita nampak juga di rumah kita nampak dia pendiam, tapi di sekolah rupa-rupanya mereka ni sangatlah kata bijak berkata-kata. Inilah yang kadang-kadang saya rasakan dengan adanya webinar kita ini, kita dapat membuka satu ruang pembicaraan kita ini ataupun diskusi kita ini untuk memberitahu kepada ibu bapa berkawan rapatlah dengan sekolah, berkawan rapatlah dengan guru-guru, terutamanya guru-guru kaunselor kan. Kadang-kadang kita perlu tahu siapa pelajar-pelajar kita. Betul tak? Ya, betul. Betul. Right? Betul Prof. Itu yang kita risau juga lah kan. Kadang kata takut ruang tu ada. Tapi tidak diambil. Itu yang kita bimbang lah. Yang inilah yang kita kena beritahu kepada ibu bapa, pelajar-pelajar untuk merujuk sekolah hadirin sekalian sememangnya pada peringkat selepas nampak keputusan SPM pelajar-pelajar masih mencari-cari destinasi dan hala tuju masing-masing, terutama dalam membuat keputusan untuk memilih jurusan di peringkat pra pengajian tinggi ataupun yang tadi Prof kata mungkin untuk berehat untuk 2 tahun bekerja sementara untuk mendapat pengalaman yang berusaha Prof Dr. Nur Akmal berpengalaman bertemu dengan pelajar-pelajar lepasan ini ketika melaksanakan program Projek Emas. Bagi Prof, apakah yang perlu dilakukan selepas pelajar-pelajar mendapat keputusan SPM? Silakan Prof. Assalamualaikum kepada semua ahli panel dan juga kepada moderator Profesor Associate Profesor Dr. Zuraida. Saya bersetuju benar dengan Prof Mansur tadi menyatakan sebenarnya selepas SPM
pelajar sebenarnya ada dua hala tuju dia. Satu, sama ada dia berhenti belajar, dia bekerja, dia berniaga. Sebab kebanyakannya pelajar ni pun mungkin dah ada online business sekarang. Tambah-tambah dalam masa pandemik ni, mereka sudah they venture into business and they want to continue with their business. So they are not so much interested in study, tak begitu berminat untuk belajar. Ada yang memang daripada awal lagi dah tahu hala tuju pendidikan mereka, ke mana mereka nak pergi, ke asasi UM, ke foundation UITM. You know, mereka telah tahu apa yang mereka nak dan mereka berusaha untuk mendapatkan keputusan yang baik lah supaya apa yang mereka hajati tu tercapai. Dan ibu bapa ni hanya macam membimbing dan mendorong sahaja mereka. Jadi ada dua hala tuju yang pelajar ini akan ambil. Jadi saya akan bercakap dahulu berkenaan jika ianya mahu sambung belajar. Jika mahu sambung belajar, kalau ada peringkat SPM, ianya hanyalah sijil dan diploma. Jadi dia ada pilihan yang ada pada dia mungkin adalah ke matriculation ataupun membuat diploma di institusi pengajian awam ataupun di swasta. Jadi di sini pelajar perlulah mempunyai pengetahuan apakah kursus yang telah ditawarkan, bagaimana kursus tersebut, dan pelajar pada masa ini juga adalah secara tentatif juga, because semasa 5 tahun akan datang mungkin apa yang mereka hala tuju mereka sekarang berbeza dengan apa 5 tahun akan datang. Mereka mungkin mengambil kursus perakaunan, program perakaunan, tetapi 5 tahun akan datang mereka ke bidang yang berbeza. Jadi pelajar-pelajar ni perlulah tahu apakah kursus untuk mendapatkan pendidikan awal daripada kita kata daripada pilihan yang mereka buat, program yang asas awal ini, kerana ini adalah bersifat sensitif. Jadi mereka mestilah memilih program yang mana mereka ingini, apa yang mereka ingini dan hajati. Ya, jika mereka ingin menjadi seorang jurutera, jadi mereka perlu tahu ke mana mereka perlu lihat, ke institusi mana mereka perlu pergi dan sebagainya. Jadi dalam memilih institusi pengajian tinggi ini, hala tuju ini, mereka ada 3 pilihan. Satu, sama ada ke tingkatan 6 ataupun ke matriculation ataupun peringkat diploma. Jika mereka memilih matrikulasi ataupun asasi, kemudian mereka kena lihat kepada keputusan mereka, sama ada keputusan mereka itu adalah keputusan yang baik dan cemerlang. Jika baik dan cemerlang, jadi matriculation dan asasi ini adalah pilihan yang tepat untuk mereka. Tetapi katakanlah mereka tidak mendapat keputusan yang begitu baik, mungkin hanya mendapat tidak mempunyai banyak pilihan. Kemudian tingkatan 6 mungkin merupakan tempat yang pilihan yang terbaik untuk mereka. Ya, dan tingkatan 6 ni kita tidak boleh macam merendahkan tingkatan 6, sebab bagi saya tingkatan 6 ini ialah yang selalunya dipandang tinggi juga, dan ia juga you membina your critical thinking. That means your pemikiran kritis tu ada di tingkatan 6. Jadi dan jika diploma, jika nak menjimatkan masa, you mungkin akan ambil diploma. Tetapi yang paling penting adalah apa yang diminati oleh pelajar ini, dan ibu bapa mendorong minat pelajar ini. Dan jika pelajar tersebut telah mempunyai untuk ke matriculation, jadi sebagai ibu bapa kita kena memberi dorongan tersebut. Ya. Dan satu lagi dari segi pilihan universiti, sebab mengikut pengalaman saya, pelajar selalunya takut untuk pelajar cemerlang yang takut untuk ke universiti yang macam katakanlah di UM ini, yang very competitive adalah asasi
Sains UM. It is very competitive, hanya 30 orang pelajar sahaja. Tetapi tak ramai pelajar yang memohon ke asasi UM. Jadi mungkin mereka layak dan mungkin di sini sekolah memainkan peranan untuk mendorong pelajar supaya mendapat pendidikan yang terbaik untuk pelajar cemerlang ini. Itu bagi pandangan saya. Dan kursus-kursus perakaunan di Universiti Malaya dahulu pun tidak ramai, sebab itu kita orang ada projek emas yang mana cuba menyampaikan maklumat kepada pelajar-pelajar terutama di matriculation, pelajar-pelajar matrik dan pelajar di sekolah-sekolah tingkatan 6 di mana pelajar tak mahu memohon ke Universiti Malaya. Tadi kalau Associate Professor Zuraidah menyatakan ingin ke Universiti Malaya kerana itu adalah universiti yang orang nampak, tetapi pada masa sekarang ni Universiti Malaya menjadi pilihan yang bukan utama kepada pelajar SPM ataupun STPM. Jadi saya sarankan sangat jika pelajar sekarang ingin ke tingkatan 6, bagi saya ianya adalah satu pilihan yang agak baik untuk ke tingkatan 6. So itu buat masa sekarang. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sebenarnya kita dah nampak kan, it's not only UM ya. Kita nampak beberapa universiti yang kita kata universiti research university kan. Kita ada UKM, kita ada UPM, kita ada USM, kita ada UTM ya. Jadi bermakna kita ada 5 universiti yang dianggap sebagai 5 universiti yang agak sukar lah kita katakan untuk masuk ke pengajian tinggi yang bernama 5 RU ni lah ya. Dan saya kadang-kadang tu kenapa pelajar tu macam saya lah dulu saya lebih suka menggunakan diri saya sebagai contoh kerana dekat dengan saya berkaitan dengan perkara ni. Mak ibu bapa saya lah, dia selalunya mengatakan bahawa dia nakkan anak-anak dia sekurang-kurangnya daripada 6 ni dia kata seorang masuk UM. Itu dia punya cita-cita dia. Right? Jadi kita ni because anak dia nombor 2 masuk UTM. Ya. Dia dah ada. Jadi dekat situ jelas menunjukkan sampai saya ni lah ya. Saya rasa dah tua lah saya ni kan. Peranan ibu bapa tu sangat besar sebenarnya. Kuasa dia tu kan. Tapi kan itulah saya nak tahu juga tentang peranan Perkama ya. Jadi bila kita lihat ya pandemik COVID-19 ni telah menyebabkan para pelajar memerlukan banyak sokongan dan dorongan bagi memilih dan membuat keputusan akibat tidak dapat berinteraksi bersama rakan, guru-guru sekerap yang berlaku sebelum ini. Dan ada di antara kawan yang saya guru pelajar-pelajar kita ni pada pandemik ni ada yang hanya berkurung di dalam rumah saja ya, tak ada peluang untuk berkomunikasi. Jadi ya, apakah langkah-langkah yang telah dilakukan oleh international International Perkama ke Perkama International? Saya selalu silap. Perkama International ya, bagi membantu pelajar lepasan SPM ini. Mungkin Prof Mansur lah ya boleh mengulas soalan ini. Silakan. Okey, terima kasih Profesor Madia, Dr. Zuraidah, moderator kita yang begitu lancar dan juga berinformasi ya, orang pendidikan ya, daripada Universiti Malaya pula tu, universiti pertama di Malaysia. Yang kedua adalah Universiti Putra Malaysia, di mana saya pernah bekerja selama 31 tahun. Sedikit sebelum saya menjawab tu, sedikit nak buat reality check sikit lah ya. Pertama, seperti mana yang kita dengar tadi, saya dapat simpulkan juga, pertama, memang semua ibu bapa hendakkan anak-anaknya lebih baik daripada diri mereka sendiri. Itu realiti kehidupan yang kita perlu terima. Semua, ya. Kedua, kita juga ada menerima hakikat bahawa kehidupan anak-anak kita sekarang sebenarnya lagi challenging daripada kehidupan zaman kita. Perlu terima hakikat itu. Itu realiti kehidupan.
mereka lebih challenging, mereka lebih terdedah kepada banyak pilihan, banyak maklumat dengan isu-isu teknologi, sosial dan sebagainya. Kehidupan mereka sangat mencabar, di mana kita sendiri tidak ada pengalaman tentang perkara-perkara itu sebagai ibu bapa. So kita juga sendiri harus berubah kepada memahami, menerima hakikat bahawa kehidupan anak-anak kita juga memerlukan perbezaan treatment daripada kita ibu bapa. Kedua, realiti ketiga, sebelum tahun 2000 ada kajian yang menunjukkan kita ni semua ya, jika saya tanya Dr. Zuraida, Prof Akmal, Dr. Hajar Akmal ni, sehingga sekarang lah dah berapa kerja yang puan-puan bekerja, dah sehingga tuan-tuan landing kepada sekarang ini kalau saya sebagai pensyarah lah. Nak tanya saya? Ya, agaknya realiti ya. Berapa kali kerja? Saya dah mula-mula saya bekerja, saya selepas STPM tu, saya belajar typist tau. Kan dulu kita belajar semua steno kan. Itu macam wajib kan dulu kan? Wajib sangat. Jadi bila saya type pun sekarang pun macam terror je lah kan. Saya bekerja di salah satu company lah. Hanya untuk menunggu result keluar STPM. Jadi kat situ saya belajar macam mana berinteraksi dengan customer. Okay. Saya dalam 6 bulan. Kemudian saya dah masuk sekolah masuk universiti. Lepas masuk universiti saya bekerja sebagai guru sementara di Sri Cempaka. Dengan Datin Frida. Di situlah saya belajar bagaimana nak jadi guru yang berkesan. Kemudian saya dapat offer jadi guru, guru selama 15 tahun. Kemudian saya bertukar ke menjadi pensyarah lah di universiti. Kerana saya rasa saya ingin explore lebih banyak lagi and touch our teachers lah. Itu yang sebenarnya matlamat saya. Sebenarnya macam 3 je lah kan? 3 occupation. Satu lagi yang you tak nampak. Iaitu saya dulu berjaya menjadi kita panggil apa yang jualan langsung tu. Multi level marketing tu. Yes. Okay. Within 1 year saya dapat kereta. Within 1 year saya dapat pergi ke mana-mana. Mungkin disebabkan inilah kebolehan kita berkomunikasi dan mempengaruhi orang untuk membeli. Betul lah. Macamlah kebolehan menjemput saya jadi panel pada hari ini kan. So macam 4 kali. Prof Akmal agaknya apa? Saya pun sebenarnya saya daripada SPM. Sebab saya seperti Prof Zuraida, saya cuba minta untuk UiTM. Masa saya pergi ke UiTM, masa tu ada interview. Saya ingat lagi. Semasa interview tu, profesor tu kata, why not you take the challenge of doing your STPM juga. I do not know why, but at that time, UiTM nak semuanya buat STPM. So I did my STPM and then I went into IPG, teaching sebagai guru. Daripada situ, I did my diploma and my degree. So sambil bekerja sebagai guru, saya buat diploma saya. Dan saya memang minat accounting at that time. So, daripada peringkat awalnya, saya hanya dilatih untuk menjadi seorang guru, masuk ke pendidikan ni. Kemudian, bila dah selepas 3 tahun mengajar, saya kata, I want to do accounting. That is my passion. I want in accounting. So, saya pun membuat accounting dan saya berhenti menjadi guru dan bekerja di audit firm. Dan selepas bekerja di audit firm, selama 3 tahun, 4 tahun, saya masuk dalam bidang akademik juga. Kemudian saya apply ke Universiti Melaya untuk melanjutkan pelajaran dan sebagainya. Jadi macam pelajar sekarang ni pun jangan rasa tertekan sangat untuk di masa ni, because you never know your future. Dan along the way you will learn a lot of things. You will learn about yourself. You know who you are, you will know, you don't be afraid. So the parents pun sometimes have to let go of the hand. I remember myself, everything apa yang I buat adalah based on my own decision. My parents said, okay, tak apalah, tak dapat UiTM pun, never mind, go to form 6. They support in that sense. They never macam influence you that you have to be this, you have to be an accountant or anything. Tapi I really have a good parents. I think macam Puan Zuraida juga, our parents really standing behind us and let us to
make our decision. Tapi budak-budak sekarang macam Prof Mansur kata lah kan, they have so many information, so many things, so they become indecisive, they want to follow their peers and all those things, wanting to be popular, wanting to be accepted by the peers. That's the most important I think now. Okay, very good Prof. Satu perkongsian yang bagus tu daripada guru. Mula-mula tu guru belum tahu nak buat accounting kan. And then one stage tu you dapat explore, then you decided okay, accounting is something I want to pursue. Yes. Dan jadi pensyarah pun pensyarah accounting ke? Pensyarah accounting. Accounting. So you dah nampak at that age, bertahu kepada umur berapa yang you dah decided okay, accounting is my future. At what age? Pada ketika tu umur berapa lebih kurang? 23 tahun. Okay. When I was 23, then I start saying that, I want to do this. So I start looking for, programs with university yang, sesuai. I took my SPM twice, even though my STPM is good. I got principal at that time. But, I took it again just so that I can go to University Malaysia to do my accounting in economy lah at that time. Okay, I think that's very good. Itulah saya punya point tu, realitinya kerjaya ni, pekerjaan masa depan ni benda yang dynamic dan dia boleh berubah. So tapi apa yang perlu ada adalah buat keputusan. Buat keputusan itu is a time limited process. Dia mesti limitkan time dia. Bukan kata besok nantilah bila masa sesuai lah, bila masa menentukannya. No. Decision making is time limited, we need information. Dr. Hajar pula macam mana? Mungkin ni nak cerita pasal realiti kehidupan kan, daripada teori-teori ni, baiklah cerita pengalaman kita. Ya, kita ni sebenarnya Prof melalui beberapa kita kata transformasi kendiri lah. Right. Memang betul. Sebab saya pun sendiri memegang jawatan yang pertama di peringkat sekolah rendah. Saya mengendalikan anak-anak murid daripada 7 tahun pertama sampai ke kita kata budak tu 12 tahun lah. Itu selama 8 tahun Prof. Sebab asasnya saya daripada CJ perguruan. Okay, bila saya sambung study di Universiti Kebangsaan Malaysia, saya ditempatkan di sekolah menengah sebagai guru bimbingan kaunseling. Jadi age budak yang kita kendalikan tu dah berbeza. Awal 7 tahun dengan 7 tahun pertengahan. Okay, jadi saya kendalikan tugaslah sebagai guru kaunseling sepenuh masa selama 8 tahun juga. Okay, daripada situ bila saya dapat pengajian di UFSI, dalam kita kata ijazah kedoktoran psikologi pendidikan, maka saya dapat tawaran lah di Institut Aminuddin Baki untuk sebagai kita kata trainer melatih kepimpinan sekolah di Malaysia. IAB sebagai pusat latihan membangunkan kepimpinan sekolah di Malaysia, dan peringkat awal saya ditawarkan sebagai pensyarakanan. Okay, bila pensyarakanan ni kita macam shock sikit lah Prof ya, sebab ialah daripada ada yang kita kata peringkat awal lagi, and then kita pergi remaja, remaja awal, remaja pertengahan, and then remaja akhir. Akhirnya kita pergi kepada kumpulan boleh katakan 30 tahun ke atas lah, majoriti 40 tahun hingga 50 tahun atau 50 tahun ke lebih. Maknanya saya punya peserta tu dah age-nya dah berbeza. Bila age berbeza ni, pendekatan kita pun tak boleh sama lah kan. So 4 tahun sebagai pensyarakanan, and then saya ditawarkan sebagai ketua jabatan, dan dalam masa yang sama sebagai ketua jabatan kepimpinan kaunseling dan hak ehwal murid lah. Maknanya di situ saya menjalankan tugas dua lah, maksudnya sebagai ketua jabatan kita berurusan dengan pensyarah-pensyarah kita, pensyarah kanan, and then kita dalam masa yang sama juga wajib memberi latihan lah. Daripada situ alhamdulillah saya dapat tawaran, bukan tawaran lah, maksudnya kita mohon pensyarah cemerlang tu, dan saya dapat sebagai pensyarah cemerlang, dan saya memegang jawatan itu baru masuk 2 tahun lah, sebab tahun lepas kita dapat tawaran 1 Januari, dan alhamdulillah maknanya saya fokus sekarang ini lebih kepada training untuk membangunkan dari sudut kepimpinan di peringkat KPM, JPN, PPD dan juga sekolah. Jadi kalau ikut fasa tu Prof banyak tu. Ya, betul. Dah ada 5 fasa tu, pelbagai. Maknanya kita kata bukan statik lah kita punya kejaya kita ni.
Okey, itu saja. Oh, terima kasih tiga-tiga macam moderator lah saya hari ni. Buat kaunseling kejaya. Okey, terima kasih kerana berkongsi. So point saya dekat situ adalah kejaya ni satu proses eksplorasi, ya. Dan mengikut kajian pun dahulu sebelum tahun 2000 kita bertukar pekerjaan. Ya, employment, ya, bukan kejaya. Kejaya is different from employment. Kita sebelum pencen 7 kali kita bertukar pekerjaan. 7 kali. Tapi apabila IR 4.0 ni dengan tahun 2000, kajian di negara barat telah menunjukkan pada umur 34 tahun orang sudah bertukar 14 pekerjaan. 14. So kita boleh tengok ni dari dua sudut lah. Sudut pertama mungkin dia nakkan greener pasture satu, atau dia tak jumpa lagi apa yang sesuai kepada diri dia. Ya. So kita nak juga para pelajar kita terbuka kepada pengalaman-pengalaman ini, ya. Kerana pengalaman ini yang akan mematangkan mereka. Dan saya suka tadi Dr. Hajar Nur Akmal sebut, saya mohon dan saya dapat, dia kata. Saya mohon guru cemerlang tu dan saya dapat. So kalau nak jadi jurutera, mohonlah engineering. Kalau nak jadi accountant, mohonlah. Dan untuk mohon tu sudah tentu ada decision making yang tepat daripada fakta. Jika mohon dan dapat, alhamdulillah. Jika mohon tak dapat, life goes on. Ya, sebab tu UPU pun ada pilihan kedua, ketiga, sampai pilihan ketujuh ke saya rasa, ya. 7 pilihan, dan tentu UPU akan matchingkan pemilihan kita dan juga, dan semua universiti tahu saya setiap tahun nanti mereka akan keluarkan statistik berapa orang daripada pelajar yang memohon pilihan pertama dapat program mereka, ya. Itu juga boleh menjadi panduan kepada para pelajar, kita berkaitan pelajar SPM ini dan sebagainya. Itu realiti ketiga tadi saya kata, ya. Realiti yang keempat tadi adalah decision making. Decision making is time limited. Perlu ada masa yang ditetapkan untuk melaksanakan keputusan. So saya balik kepada persoalan yang telah dikemukakan pada saya tadi oleh moderator berkaitan apakah yang dilaksanakan oleh Perkama International sepanjang setahun setengah, 2 tahun, ya. Seperti mana yang saya sebut tadi, selain daripada kita bekerjasama terutamanya dengan Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan yang ada di semua negeri, dan kita ada program khusus iaitu kita panggil bicara kaunselor, yang kita ada khusus dengan RTM, radio dan sebagainya, yang membicarakan. Dan jika tengok dalam Facebook mereka, social media mereka, selepas result SPM ni hampir semua sekolah PPD, ya, melaksanakan dengan tajuk lebih kurang yang sama dengan kita, ke mana hala tuju lepas SPM dan sebagainya. Cuma yang perlu kita pastikan, okey, kita boleh buat macam-macam, tapi adakah pelajar-pelajar kita itu memanfaatkan, ya. So kita harap dan kita percaya macam guru-guru kaunseling di sekolah, mereka memang mempunyai hubungan dengan para pelajar mereka, guru-guru kelas, dan jika tidak ada pandemik ini, Dr. Hajar Akmal mungkin dapat pengalaman kan, selepas SPM selalunya anak-anak kita akan pergi ke sekolah, guru-guru akan Sabtu Ahad, guru-guru kaunseling akan bantu dia untuk isi borang UPU bersama-sama kan. Ya, betul. Dengan pandemik ini mungkin dilaksanakan dengan kaedah yang berbeza. So memang Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan buat program banyak. Kita ada afiliasi kita adalah Majlis Kaunselor Universiti Malaysia, MAKUMA, yang juga buat program untuk sort of marketing program-program di semua universiti, ya, sama ada program foundation tadi, asasi sains, di UPM pun ada asasi sains pertanian, ataupun program-program diploma, ataupun KPT sendiri, kemudian pelajaran sendiri dengan program-program matrikulasi. Dan saya kira banyak juga infografik yang dilaksanakan oleh semua pihak untuk memberi tunjuk ajar ataupun bimbingan kepada para pelajar ini. Saya juga ingin mengambil perhatian, ya, walaupun majoriti para pelajar itu mempunyai kemudahan dan sebagainya, ada juga segelintir yang memerlukan, kata orang tu, hubungan kemanusiaan yang lebih sedikit, ya. So saya percaya guru kaunselor yang memang secara naturalnya sifat prihatin mereka tu sangat tinggi, ya, kita juga menggalakkan, ya, menyarankan kaunselor untuk buat one-to-one conversation dengan pelajar SPM itu. Dan saya percaya ini berlaku secara natural, untuk memastikan semua mereka itu mendapat bimbingan dan sokongan dalam menentukan pemilihan apa yang perlu dilaksanakan pertama. Kedua, jika dapat tak apa, jika tak dapat so what?
So kaunselor juga dah biasa tu dengan SWOT, dengan apakah alternatifnya jika pilihan pertama tak dapat atau semua tak dapat, apa yang perlu dilakukan. Dan kita tahu juga kemasukan ini ada cycle-nya nanti kan, ada rayuan dan sebagainya ya. Dan saya percaya jika usaha dah itu nampak dan keinginan itu dapat, sudah tentu kita hendak semua pelajar kita ini berjaya hidup mereka by design. Kita nak mereka design kehidupan mereka, not by fault. Saya kata kita empat kita kat sini pun by design. We are here. But di mana design itu tumbuh itu, turning point di mana design itu berlaku tu kita kena open. Ya. Daripada saya, design saya berlaku pada umur saya 30 tahun. Baru saya dapat tengok, wow, aku mau kerja sebagai pensyarah. Pada umur 30 tahun. Ya. Dan saya start dengan pertanian je pun. Diploma saya pertanian. Dan saya berakhir dengan psikologi, dengan kaunseling. So realiti kita seperti mana yang dicakap oleh tiga orang panel juga, ianya boleh berubah. So what? Life berubah, life move on. Ya. Perubahan itu pun perlu berlaku. Sebab kita tahu itu yang kita hendak, kita selesa dengan apa yang kita laksanakan. Dan saya kira tiga panel juga serupa dengan saya, kita ni suka gemar bekerja dengan orang-orang kan, dengan manusia. Mungkin Prof Akmal dia ada sedikit suka dengan angka-angka kot. Sebab tu Prof jadi accountant suka dengan angka-angka. Saya punya bachelor adalah ekonomi. Ya. Diploma saya pertanian, bachelor saya ekonomi, master saya counselling, PhD saya counselling. So saya lalui eksplorasi itu 360% degrees. And it's okay. Pada ketika itu, of course setelah kita dewasa. So kepada pelajar SPM, kita dedahkan minat tu boleh berubah, ini tentatif. Jika dapat tapi tak berminat, cuba dahulu. Cuba dalam satu semester, contohnya. Ianya boleh dipupuk. Jika tak boleh, then kita bincang balik dengan kaunselor di sisi masing-masing, what's next untuk laksanakan. Itu saya ingat yang selalu banyak perkaman dalam program-program advokasi mereka, dalam surat khabar, dalam sosial media, dalam televisyen, kita nak war-warkan tentang apa itu realiti, mungkin lari dengan apa yang kita belajar secara teoretikal. Dan kita tahu teori-teori dahulu semuanya diwujudkan dalam keadaan tidak pandemik. Sekarang dengan pandemik semuanya dah boleh berubah, semuanya lari. Ramai orang juga yang bertanyakan tentang keputusan perpisahan SPM kan, Prof Zuraida, Prof Akmal dan Dr. Hajar kan. Tak sangka pula SPM tahun ini resultnya sangat bagus, ya, sangat baik. Dan so tentu saya rasa peranan-peranan sekolah sangat telah menyediakan agaknya perubahan itu dengan segera. Guru-guru sekolah, peranan lainnya atau ibu bapa dapat menyesuaikan itu, dan kita nampak hasilnya bagus dan para pelajar dapat meneruskan apa yang mereka harapkan selepas SPM ini. Itu dahulu, Dr. Zuraida. Terima kasih Prof. Penyataan Prof tu buat saya berfikir ya. Bila menyoal kami berkaitan transformasi ataupun eksplorasi dalam kerjaya. Sememangnya saya akulah apa yang dinyatakan tu pada ketika kami dulu tu mungkin 7 kali ya Prof Akmal Dr. Hajar, kita dapati memang pada peringkat kita ni 7 kali. Dan mungkin 7 kali kenapa kita masih dikongkong oleh ibu bapa. Kita masih diikat ya. Tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Kau keluar daripada rumah kau kena ya. Terutama kalau anaknya perempuan. Kalau anak lelaki tu macam Prof Mansur mungkinlah keluarlah kau, carilah kerja kan. Tetapi kalau mengikut keadaan kita sekarang, even bila saya melihat bila saya berkeluarga, saya dapati suami saya mempunyai perspektif yang berbeza, di mana dia kalau boleh dia nak anak-anak dia memang dari awal lagi, selepas SPM tu pergilah, terokalah alam kerjaya. Dia kata tak apa, jadi waiter pun tak apa, kerana dia nak melihat anak-anak dia boleh berdikari. Itu konsep dia. Tapi konsep saya pula, mungkin saya ni lebih tradisional ke, ataupun kita kata tak maulah, nanti dia terpengaruh dengan banyak lagi unsur-unsur yang tak boleh kita kawal tu. Inilah kita nampak bagaimana yang Prof Mansur kata tadi boleh membawa kepada 14 kali
Saya nampak transisi itu pada Ya. anak-anak yang sekarang ni. Anak saya sendiri. Dalam umur dia yang umur 27 tahun, dia dah mula nak mencari, dia melompat dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain untuk dia nampak keselesaan dia. Itu yang kita kata selesa, untuk selesa. Jadi sebab bidang yang dia ambil di universiti itu sebenarnya menjadi foundation untuk dia lebih kuat untuk berhadapan dengan dunia luar sebenarnya. Dan saya mendapati juga mungkin ya kurikulum di peringkat universiti kena kita ubah sedikit lah untuk melihat, untuk kesediaan mereka membuat keputusan. Saya rasa membuat keputusan itu bukan mudah ya, dan kadang-kadang keputusan yang dibuat tu kadang-kadang membawa lambatnya dia untuk berada di peringkat yang puncak itu ya. Itu yang saya lihat ya. Mungkin kaunselor lah main peranan dalam hal ini, bukan saja di peringkat sekolah. Saya rasa nisbah kepada 500 itu tidak memadai lah. Kesian dengan kaunselor. Saya juga pernah menjadi guru dan juga pemimpin di sekolah. Kita dapati tugas kaunselor untuk satu nisbah 500 tu too much lah. Tak mungkin dia boleh dapat atau cater to everyone. 500 tu pelajar pula pelbagai masalah. Saya rasa Prof Manzur dengan Dr. Akmal tahulah tentang hal ini ya. Dan mungkin Perkama International maupun Perkama sendiri harus berjuanglah untuk hak ini ya. Dan kita dapati juga apa yang dikatakan design tadi, betul. Kita yang sepatutnya design. Jadi ibu bapa ya, dengarlah apa yang anak-anak kita nak buat. Betul tak? Kita ni kadang-kadang terlalu tidak percaya dengan apa yang anak-anak inginkan. Jadi itu ya. Seperti yang dipaparkan ya, saya nak tarik sedikit lah satu selain daripada kita membicarakan anak-anak ataupun yang lepas SPM ni kan, ada juga yang berkeperluan dikata berkeperluan khas ya. Pada tahun ini terdapat ada seorang pelajar ya telah mencatatkan keputusan cemerlang ya Prof 9A dan seramai 1,435 calon berkeperluan khas lagi layak mendapat sijil. Okey, soalan ni ini ya saya nak buka kepada kedua-dua panelis yang berusaha Dr. Akmal dan juga Prof Nur Akmal tentang bagaimanakah pelajar-pelajar berkeperluan khas ini boleh melanjutkan pelajaran mereka dan bagaimana mereka boleh memilih kursus yang bersesuaian. Mungkin yang berusaha Dr. Hajah nak mulakan dulu. You silakan. Okey, terima kasih Prof Zuraidah. Apabila kita berbicara berhubung dengan anak-anak kita yang berkeperluan khas, sebenarnya sebelum kita pergi kepada yang itu, kita di peringkat kementerian dah menyediakan sebenarnya peluang kepada semua anak-anak ini berhak untuk mendapat pendidikan. Okey, semua. Tak kira lah dia dari segi kekurangan upaya ataupun dari fizikalnya ataupun sebagainya, tetapi dari segi yang bermasalah sosial pun kita menyediakan. Contoh sekolah yang untuk menyediakan murid-murid yang terbiar, kita ada sekolah-sekolah berkenaan, Jalina Kasih, untuk membantu anak-anak ini menyediakan peluang kerjaya dia masa depan. Walaupun kita tahu dari segi keadaan dia, kesepitan hidup dia dan sebagainya. Begitu juga anak-anak yang kita kata special lah, anak-anak yang special. Kita ada sekolah-sekolah yang menempatkan anak-anak ini khusus untuk sama ada pendidikan khas dari sudut penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Ada juga dari sudut masalah pembelajaran. Okey, anak-anak ini tidak dikecualikan dan jika di sekolah-sekolah yang berkeperluan khas khusus untuk yang kita kata masalah dari sudut pendengaran, penglihatan dan sebagainya, memang kita ada menyediakan guru kaunseling yang memang terlatih dalam bidang itu untuk membantu anak-anak ini ke manakah haluan kerjaya mereka. Sebab itu kita kata walaupun di Prof Zuraidah ada mengatakan bahawa ada seorang pelajar kita cemerlang.
dapat 9A untuk yang berkeperluan khas ini, dan dia ada peluang. Dan kita ada, saya baru tadi pun sempat melihat dalam UPU kita ada menyediakan borang khusus juga untuk anak-anak ini membuat pilihan, dan di situ dia dah tulis dah syarat untuk keperluan anak-anak begini. So ini adalah satu peluang besar untuk mereka membuat pilihan yang tepat untuk pergi kepada masa depan kerjaya mereka. Kalau semalam kita sama-sama Prof, saya tak pasti ada dalam temu bual dengan tak silap saya MHI pelajar kita yang bergraduate dalam bidang hartanah, tapi dua-dua tangannya tidak ada, dan dia pelajar ini memang hari ini dah berkerjaya pun. Dan lebih bagus lagi macam mana dia punya kreativiti itu, dia boleh membuat satu publish untuk diri dia dalam TikTok dan sebagainya, memberi ruang untuk orang masyarakat kenal siapa dia dan boleh menggunakan perkhidmatan dia itu sebagai ejen hartanah dan sebagainya. Jadi di sini untuk kita sama-sama melihatlah sebenarnya di mana anak-anak kita berada, sama ada dia anak istimewa ataupun tidak, peluang itu kita tak pernah kecilkan. Kita tak pernah sisihkan, tak pernah kecilkan, dan mereka banyak peluang sebenarnya. Kalau memang tidak ada kita kata dari sudut pencapaiannya kurang cemerlang, dia ada saluran tertentu. Dia boleh meminta kepada, dia boleh maksudnya dilatih dalam bidang-bidang yang khusus sesuai dengan keperluan dia, dan kita tidak abaikan. Sama ada dia boleh dilatih dalam bidang membuat pemakanan, roti dan sebagainya, jahitan dan sebagainya, tetapi keperluan itu tetap disediakan. Jadi tidak ada berlaku kita kata keciciran itu. Cuma di sini macam tadi saya beritahu, maksudnya ibu bapa di luar sana, anak-anak kita di luar sana, tolong ambil peluang yang ada. Berjumpa dengan guru kaunseling kita untuk berbincang di manakah pilihan yang tepat untuk kita meneruskan kerjaya kita. Jangan kita ambil pilihan okeylah sebab aku dah ada tak seperti orang yang normal, maka peluang untuk aku dah tertutup. Bukan begitu. Sebab kita dalam keadaan sekarang semua peluang ada, cuma mindset kita nak atau tak nak. Okey, itu yang saya dapat kongsilah Prof ya. Okey, terima kasih. Bagi pandangan saya rasa pelajar keperluan khas ni mereka perlu tahu dahulu apa yang mereka nak jadi. Because they have limited abilities, mereka ada keperluan khas, keupayaan yang tidak ni. Tetapi to me, mereka mesti tahu apa yang mereka nak jadi. Macam pelajar yang cemerlang tadi tu, apa sebenarnya, dan dia mestilah memilih satu mengikut kemampuan dan keupayaan dia. Jadi dia tak boleh ambil kursus probably accounting, mungkin tak bersesuaian dengan dia. Mungkin bisnes ke ekonomi mungkin boleh, ataupun sebagai peguam kan, lawyer, ambil bahagian law. Tetapi itu kena tahu what is your strength kan, nak jadi apa, and kelayakan yang diperlukan untuk menjadi, memang is limited dari segi apa yang mereka ingini kan, tetapi ini adalah sebagai stepping stone juga, because you never know in the future they might be great people, mereka akan jadi orang yang begitu cemerlang sekali dalam kehidupan mereka. Jadi then pilih juga di mana agaknya nak belajar. They must choose a place where menyediakan kemudahan kepada orang yang keperluan khas ni kan. Jadi kalau kita tengok pada satu masa dahulu di Universiti Melaya ada seorang profesor yang visually impaired, yang tidak ada masalah penglihatan. Jadi kat mana adalah satu tempat juga yang mereka mesti fikirkan supaya boleh menyediakan segala kemudahan tersebut, dan apakah syarat kelayakan untuk mereka berada di universiti tersebut. Jadi jika mereka dapat menentukan ini, dan ibu bapa dan juga para kaunselor dapat membimbing pelajar SPM yang berkeperluan khas ini, dan saya rasa mereka boleh pergi jauh dengan keputusan SPM yang mereka ada. Mungkin Prof nak tambah ke daripada apa yang dinyatakan oleh Prof Nur Akmal dan juga Dr. Hajar? Saya rasa kepada pelajar yang berkeperluan khas ya,
saya percaya kita semua ada keperluan. Ya, apatah lagi mereka yang berkeperluan khas, yang memerlukan banyak bimbingan. Saya rasa apa yang perlu ada sekarang untuk mereka adalah success stories mereka-mereka yang telah berjaya. Ya, semalam ada sebut ada pengalaman daripada mereka yang keperluan khas tapi masih lagi berjaya dan sebagainya. Benda-benda itu akan menjadikan motivasi peringkat luaran lah kepada mereka untuk melihat bahawa mereka juga boleh berjaya walaupun keperluan khas, dan keperluan khas tu juga boleh dapat 9A yang sama dengan potensi tu semuanya ada. Semuanya ada pada semua. Dan saya rasa untuk menyemarakkan lagi kejayaan-kejayaan seperti itu, saya rasa pertama mereka kena melepasi zaman-zaman menerima hakikat bahawa itu adalah kehidupan bagi mereka, ya. Setelah mereka menerima hakikat dan menjadi seperti sort of orang yang biasa juga, bantuan dari segi itulah menceritakan mereka telah berjaya sebelum mereka, success stories itu yang saya rasa perlu diketengahkan untuk menjadi sumber inspirasi luaran. Namun yang dalaman tu kena disettlekan dulu, dan the internal conflict, internal challenges yang mereka hadapi kerana mereka being sort of different from the other. Tu saya rasa yang untuk keperluan tadilah. Mungkin Prof Akmal, Prof Mansur, Dr. Hajah, ya. Saya mungkin nak tambah sedikit dari segi kemudahan di universiti lah. Kalau dalam hal ini keperluan pelajar-pelajar yang berkeperluan khas ini, mungkin kita perlu dapatkan maklumat terkini apabila pelajar-pelajar ni masuk. Kadang-kadang kita nampak pelajar tu nampak normal, sempurna semua, tapi sebenarnya dia memerlukan daripada universiti sendiri, ya. Dan kita dapati juga pelajar-pelajar seperti yang tak boleh mendengar, ya, dia pun berkebolehan, tetapi mungkin kesediaan kita menerima pelajar-pelajar ni di peringkat universiti, ya, saya rasa we are not ready. Saya tak tahu di UPM ataupun Unicell, ya. Maybe yang banyak kita terima adalah pelajar-pelajar yang tak nampak, ya, yang kita lebih pada itu. Dan saya pernah buat kajian, just to share with you, pelajar-pelajar ramai persatuan yang pekat dan bisu, ya. Mereka juga mengatakan why not ada satu tempat untuk mereka melanjutkan pelajaran di pengajian tinggi. Itu hasrat mereka lah. Mereka telah fokus lah. Mungkin ada respon daripada panel? Dia semasa saya di Universiti Melaya dulu di Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, kita ada 3 yang ada keperluan khas. Jadi seorang on a wheelchair, and then the other one is actually visually impaired. Yang visually impaired ni we are very close because dia in accounting. Tapi dia pada tahun pertama is very difficult for her to cope because she have to see the figures and she have some sort of alat yang dia gunakan untuk bagi nampak dengan jelas. But then after a year dia dah kita orang nasihatkan lah supaya tukar kepada more business lah, more on reading, typing, look at the theory rather than the figures because she does not really perform. Jadi tapi saya rasa di Universiti Melaya we have already like open up to all these student type of student, and then we do provide certain facilities for them. I think Universiti Melaya, because we also have our what you call it standard that we have to have all these to the student. So I think in other faculty pun dah memberi peluang. So there's no sekatan kepada pelajar-pelajar yang berkeperluan khas ini untuk mendapat pendidikan yang sama seperti orang yang biasa, dan terutama yang dah cemerlang, yang mendapat keputusan cemerlang. Ini adalah best opportunity untuk diorang menunjukkan diri mereka, menonjolkan diri mereka. Because selalunya orang yang keperluan khas ini shy away daripada dengan daripada to go further into the education.
so mereka menjadi orang yang biasa, yang bekerja biasa sebagai kerani, to do the operating. So but actually they can go far, and probably dengan tadi Hajah Puan Hajah Akmal pun dah kata dekat Kementerian Pendidikan pun dah sediakan bagaimana mereka boleh apply dan sebagainya. Jadi peluang tu ada, dan I think ini adalah satu pencapaian baik jugalah, because we have a lot of student yang SPM yang berkepulangan khas ni berjaya dalam SPM kali ni lah pada tahun 2020. Mungkin ada hikmah kenapa ada pandemik itu agaknya. Yes, Prof. Yang ni lah kita kata sekarang ni kalau boleh ya, di peringkat KPM dan KPT memainkan peranan penting lah untuk memastikan semua anak-anak Malaysia ya untuk bersama-sama ya mencapai apa yang mereka inginkan ya. Jadi kalau kita lihat lah ya Prof, Dr. Hajah, keputusan SPM 2020 telah mencatatkan keputusan yang sangat cemerlang. Namun begitu masih terdapat 121,496 orang calon, iaitu 31.8% pelajar yang gagal sekurang-kurangnya satu mata pelajaran. Dan tak silap saya 4,416 ya orang calon, iaitu 1.16% pelajar yang gagal semua mata pelajaran. Jadi saya mengharapkan ketiga-tiga panel ya dapat memberikan kata-kata nasihat lah yang boleh diberikan kepada pelajar-pelajar kita ini supaya mereka sedar bahawa mereka juga mempunyai peluang untuk berjaya. Okey, kita mulakan dengan Prof Mansur. Silakan. Okay, terima kasih Dr. Zuraida. Saya nak sambung sikit tentang yang keperluan khas tadi. Seperti mana yang saya pengalaman saya di UPM, memang di bahagian hal ehwal pelajar dan alumni HEPA, saya ingat semua universiti ada ya. Memang ada section yang menjaga kebajikan, section kebajikan. Dan macam di UPM sendiri memang kita ada persatuan kita ya, dan penasihat juga yang memang in charge mereka yang berkeperluan khas ini. Dan saya rasa mana-mana universiti dengan adanya big data sekarang, dengan profiling, semua pelajar masuk dia ada profile dia, kita dah boleh tahu dah berapa peratus populasi kita yang memerlukan yang ada keperluan dan what kind of keperluan mereka mengikut standard apa yang kita guna pakai. Dan saya rasa intervensi itu memang dilaksanakan di peringkat universiti masing-masing. Cuma kita punya message kepada pendengar di luar sana adalah untuk seperti mana yang Prof Akmal tadi kata, bersama-sama dengan mainstream ya, bahawa anda juga mempunyai peluang yang sama, anda juga boleh berjaya dengan mereka, dan memang terbukti daripada kes-kes sebelum ini jika diberi peluang yang sama, sama-sama membangun, sama-sama dalam mainstream, anda juga boleh berjaya seperti senior-senior anda. So berbalik kepada keputusan SPM tadi, saya ingin juga menekankan ya bahawa di Malaysia SPM tu sangat penting. Ya, penting, mesti diambil serius kerana ada juga setengah-setengah pandangan kat sana mengatakan alah SPM saja ke, SPM je, so what? Ya, no, SPM itu satu assessment yang penting kepada anak-anak kita. Ya, selain daripada menentukan benchmark untuk negara, memastikan universiti, pengajian tinggi melihat balik keperluan-keperluan kemasukan dan sebagainya. Ya, SPM sangat penting. Ya, so any kind of assessment di peringkat remaja tengah tu untuk mereka lebih clear kepada universiti, kerana once dia masuk universiti tu dah agak crystallize dah dia punya kejaya, nak ubah-ubah pun sedikit. Ya, so ambil faham bahawa kepentingan itu SPM itu. Bagi yang mereka yang berjaya, alhamdulillah, terus mengorak langkah ya, memilih kejaya, memilih bidang-bidang jurusan yang diminati ya, dan bersamalah dengan jurusan itu sepanjang mungkin buat perubahan jika perlu. Pada yang mungkin kurang berjaya ya, tadi saya seperti mana Prof Akmal, Dr. Hajah juga ada mengatakan kepada mereka yang kurang akademik tapi mereka mungkin ada kebaikan atau ada potensi yang lebih baik dalam bidang-bidang vocational, TVET ya, menggunakan tangan. Tadi kita kata manusia ni dia suka dengan dia suka dengan orang, kerja dengan orang-orang,
pertama kerja dengan angka-angka, yang kedua dengan figures, ketiga adalah manusia yang suka bekerja dengan barang-barang, dengan things. So either we like people, we like data, or we like things. Of course kita ada kombinasi dah tiga-tiga tu, ya. So bagi mereka yang suka dengan tangan dia bagus, ya, kita belajar dulu di peringkat mana mereka berkembang, ya. So gunakan tangan dan sebagainya. Sudah ada vocational latihan-latihan yang begitu banyak di Malaysia, di peringkat sijil, di peringkat diploma yang boleh mereka boleh juga dan juga mereka explore. Okey, apa yang saya nak katakan di sini adalah untuk terus menggilap bakat. Semua orang dilahirkan dengan bakat-bakat tertentu. Bakat is something yang susah nak develop tapi boleh dibaiki. Ya, semua orang boleh menyanyi, tapi jika tak ada bakat, sekejap saja menyanyi dah tak keluar lagi, dah tahun depan dah tak ada dah tak ada lagu, kerana tidak ada bakat. So semua ada bakat-bakat itu perlu digilap, ya, cari saluran tertentu di mana bakat itu boleh menghasilkan kerjaya dan menjadi satu pekerjaan dan sebagainya. Dan saya percaya yang kurang berjaya itu, saya kira SPM pun boleh ambil kali kedua kan. Boleh ambil sedia tampal dan sebagainya jika sedia tampal itu boleh dilaksanakan turun menerus, atau bekerja ataupun masuk bidang lain dulu yang boleh minimum dan tampal SPM itu. Poin saya kedua adalah cari peluang itu, cari peluang. Dan memang itu manusia yang normal. Kita yang normal ini, kita mahu besok lebih baik daripada hari ini. Kita akan cari peluang. Ya, peluang tidak boleh ditunggu. Peluang perlu dicari. Untuk itu cari perlu perancangan kehidupan. Sebab itu saya percaya bahawa hidup kita ini by design, kena rancang. Bukan kais pagi makan pagi kan. Iaitu rancang apa kita nak jadi setahun akan datang, 3 tahun, 5 tahun. Kita buat storyboard kita sendiri. So bila kita cari peluang tu, kita cari tunggu. Ya, tu tentukan hala tuju untuk melaksanakan, contoh macam personal KPI lah kepada kita. Dan satu reality testing yang saya nak kongsi hari ini di sini adalah perkara yang bagus, perkara yang baik memang sukar nak dapat. Memang mencabar. Kan? Perkara yang kita nak sangat, yang bagus, yang baik itu ada banyak halangan. Yang tak baik tu tak banyak halangan, senang je nak dapat, nak jadi jahat, nak pukul orang dan sebagainya. Ya. Sebagai perkara yang baik untuk masa depan kita memang ada halangan. Dan so tentu halangan itu tujuannya adalah untuk kita lebih baik. Ya. Kita juga ingatkan kepada para pelajar, selain daripada minat, bakat, kebolehan, hidup kita juga berasaskan kepada nilai-nilai kita, nilai kehidupan. Ya. Adakah keuangan itu penting? Jika keuangan itu penting, mungkin lepas SPM ada yang nak buat multi-level marketing tadi kan. Kerana kita pernah dengar banyak orang cerita multi-level marketing boleh jadi jutawan dan sebagainya, tidak perlu STPM, tak perlu degree dan juga ijazah ataupun PhD. Ya, dan itu memang betul. Tapi kita tidak mahu nanti kita berkonflik dengan nilai-nilai kita, nilai hidup kita, kerana kita nakkan didik generasi contohnya. Ya. So bukanlah keuangan itu penting, atau kita nak freedom. Kita nak freedom yang lebih banyak masa dengan anak-anak kemudian di masa akan datang dengan ibu bapa kita. So semua tindakan itu saya rasa perlu ambil kira banyak perkara-perkara ini. Dan siapakah orang terdekat yang boleh membantu remaja? Yang terdekat itu significant others-nya adalah ibu dan bapa dan kakak dan abang. Selain daripada guru sekolah, guru kaunseling juga mereka mempunyai peranan. Saya suka tadi satu benda yang saya pick up Dr. Zuraida ada sebut, ya, anak-anak kita di sekolah lain, di rumah lain. Dia juga realiti kehidupan, ya. Banyak kajian kita lihat. Sebab itu kita pensyarah dan juga pengkaji, apabila kita mahu mengkaji pelajar, remaja, kita tengok variable itu. Jika variable itu di sekolah, kita tanya guru, bukan tanya ibu bapa tentang homework dan sebagainya. Guru lebih tahu, ya, anak-anak di sekolah. Ya. Tapi jikanya berkaitan dengan dinamik keluarga, kita jangan tanya guru, kita tanya ibu bapa. So kita akan dapat maklumat yang sahih mengikut fenomena yang kita kaji, kerana kita mengkaji daripada responden yang betul. So memang betul, banyak kali kita dengar anak-anak di rumah lain, di sekolah lain. Ya, kerana apa? Kerana mereka mencari-cari, tak salah. Mereka mencari manakah yang mereka ingin tonjolkan, identiti mana yang mereka ingin menampakkan. Selalu saya dengar anak kat rumah diam, kat sekolah very chatty dan sebagainya. Ya, sebab tu kita pernah dengar
kita kenalilah anak-anak kita lepas SPM ni, tapi ni pandemik kan, tak boleh nak berjumpa kawan-kawan anak-anak kat rumah dan sebagainya, buat keputusan sama-sama, berbincang secara kelompok. Kerana pandemik ni mungkin dah terhad, mungkin ada cara lain guna perjumpaan berkumpulan dengan anak-anak melalui Google Meet macam ni dan sebagainya. Kita kena kreatif sedikit lah, ya. Untuk apa? Untuk kebajikan anak-anak kita. Akhirnya kita buat ini semuanya adalah mendahulukan anak-anak, kebajikan anak-anak kita lebih daripada diri kita sendiri, ya. Selain daripada kita juga berharap along the way tu, proses pembuatan keputusan tu mereka dapat belajar, ya, berdaya tindak dan juga problem solving tadi, solving problem. Ini kemahiran yang tidak diajar secara spesifik dalam mana-mana kelas, ya. I think ini yang dikendaki oleh remaja sekarang, daya tindak, kemahiran daya tindak, kemahiran pembuatan keputusan. Nah, ini juga boleh belajar melalui pengalaman kehidupan dan dibelajar dengan cara diselia, dibimbing keputusan-keputusan itu oleh orang dewasa yang signifikan kepada remaja berkenaan. Itu saya ingat respons saya kepada mereka yang kurang berjaya, bukan tidak berjaya, ya, belum berjaya lagi, ya, kerana kejayaan itu relatif, ya. Kehidupan tak terhenti di situ, ya. Selalu saya tanyalah hidup kita, apa-apa yang berlaku, tanya this big question, so what? So what? Ya, life move on, ya, dan teruskan. Okey, mungkin senang untuk saya cakap kerana saya dah dewasa sebegini, ya. Bagi remaja, mereka akan mempunyai konflik sebegitu, dan di situlah peranan ibu bapa, peranan guru, peranan kawan-kawan, abang-abang dan agak kakak untuk bantu remaja berkenaan. Saya berhenti di situ dulu, Dr. Zuraida. Terima kasih Prof. Silakan Puan Dr. Hajah. Okey, terima kasih Prof. Zuraida. Okey, satu perkara lah sebagaimana Prof beritahu tadi, bahawa anak-anak kita, saya merayulah di sini anak-anakku, bahawa jangan jadikan bahawa keputusan SPM itu penamat kehidupan. No, bukan penamat kehidupan. Mungkin itu merupakan buku yang baru you nak mulakan untuk kehidupan seterusnya, nak melalui fasa yang seterusnya yang mungkin lebih challenging. Sebab itu kalau kita melihat dalam psikologi kan, kalau Goleman dibuat kajian, dia kata 80% emotion quotient itu menentu kepada kesejahteraan kehidupan individu. Okey? Yang intelek tadi kita tak nafikan. Itu yang dapatlah. Tetapi yang Prof Zuraida beritahu tadi 1.16% yang gagal. Itu bukan penamat kehidupan. Okey, itu permulaan untuk apa you nak tahu diri you ni berada di situ, bagaimana you nak uruskan. Anak-anak ni nak uruskan. Sebab dalam emotion quotient tadi, banyak yang letak di bawah minda, bawah sedar tu, dia kadang-kadang kita tak tahu diri kita di mana tau. Tu yang peringkat awal lah, kita kata kesedaran kendiri. Maknanya berapa ramai anak-anak kita ni sedar diri dia tu berada di peringkat mana. And then bila dia sedar, dia kena buat sedikit pertanyaan pada diri dia. So aku dengan keputusan macam ni, apa sepatutnya laluan aku? Apa sepatutnya yang saya kena buat? Okey, dia kena tanya begitu. Itu kalau kita melihat dari sudut emotion quotient lah. Bila dia dah sedar, dia boleh urus diri dia. Bila dia dah urus, dia boleh urus, dia tahu apa yang nak diurus, baru dia akan meningkat motivation dia. Tidaklah dia balik dengan murun, lagi tak nampak lagi yang mungkin parent yang mungkin terlalu agresif, yang expectationnya sangat tinggi pada anak-anak, tetapi tiba-tiba anaknya gagal. Memang dia akan jatuh dia punya dia punya expectation tadi, dan dia akan meluahkan emotion yang marah tadi pada anak-anak. Jadi anak-anak ini kita kata triple tekanan dapat result, tekanan kena marah, tekanan malu, malu dengan rakan-rakan, dengan jiran, dengan sepupu, sepapak, macam-macam lah. Jadi di peringkat inilah dia kena tahu bijak untuk mengurus kat mana diri dia sebenarnya. Sebab bila dia dah kita kata bermotivasi tadi, dia dah nampak dah, oh rupanya walaupun gagal macam Prof kata tadi, mungkin dia boleh pergi channel lain, dia ada potential. Sebab itu di sekolah hari ini saya tahu guru kaunseling sangat-sangat mencabar. Sebab bukan setakat dia kena tahu murid dia yang cemerlang, tapi dia kena tahu murid dia yang sederhana dari segi potential, juga murid yang gagal tadi. Sebab itu kita ada dia punya inventory kepelbagaian tadi.
multiple intelligence. Kita ada. Jadi bila dalam multiple intelligence tadi, anak-anak ini tahu, oh saya mungkin dari segi akademik saya tak ada potential. Result pun semua fail. Tetapi bukan bermakna you tak boleh hidup. Kejayaan itu bukan terhad hanya untuk orang yang pintar. Dan peluang itu banyak hari ini kalau kita lihat balik sejarah-sejarah orang hebat di Malaysia. Orang yang berjaya di Malaysia, jutawan-jutawan itu. Bukan kita kata daripada aspek akademik semata-mata, kadang-kadang dia punya lifelong journey dia tu. Kehidupan yang dilalui itu yang mengajar dia untuk menjadi orang yang matang, orang yang bijak dalam membuat keputusan dan kejaya masa depan dia. Okey, jadi di peringkat ini saya merayulah pada anak-anak saya tadi tu yang berada di luar sana, banyak lagi peluang yang boleh diambil. Jangan menganggap bahawa diri kita keseorangan. Diri kita tidak ada peluang, peluang tu dah tertutup dah. Tak ada, tapi memang betul Prof, kita tahu SPM ini sangat penting. Saya tahu di peringkat kalau di Pasaraya contoh nak kerja di bahagian kita kata cashier tu, dia melihat gaji berdasarkan pada SPM. SPM ada CJ SPM, boleh di interview. Okey, budak ni layak, maka boleh jadi cashier sementara tunggu peluang sambung belajar ke universiti. Dan saya juga tertarik bila Puan Frozul menyatakan tadi Pak Zuraida menyatakan masa kita dulu susahnya nak kerja. Betul, saya pun mengalami proses yang sama. Sebab kita punya parents dia very fit. Anak perempuan di luar sana bahaya. Tak boleh. Jadi kita pun duduklah tunggu result kat situ tolong mak basuh, tolong mak menyidai, mengemar rumah. Itulah kerja anak perempuan. Jadi tak betul. Saya terperanjat tahu Prof. Sebelum ambil STP, dia kata STP sijil tunggu pertunangan. Jadi kan kita kena Prof. Ya Allah, saya pun tak ada peluang langsung. Saya cakap adik-beradik saya pun semua 7 orang tak ada peluang lepas SPM nak bekerja, tak ada. Tetapi saya hairan Prof. Ayah saya hari ini berusia 82 tahun, maknanya di peringkat masa saya jadi anak, dia memang fix lah, tak boleh itu, tak boleh ini. Tetapi sampai giliran cucu, lepas saja SPM atau STPM, ayah nak bekerja. Nak bekerja ni. Lepas tu maknya masih lagi ada fix tau. Sebab maknya mungkin kita kata ustazah apa semua kan, fix sikit. Tak payahlah, tunggulah dulu minta guru sandaran ke apa ke. No. Anak hari ini you tak boleh kongkong begitu. Sebab dia dah nampak tau. Dia nampak dia banyak maklumat. Jadi dia kata tak, dia nak kerja dekat Pasaraya. Kebetulan Pasaraya sebelah rumah kan, tak jauh. And then atuk yang tadi ni boleh pula kata tak apa. Boleh. Boleh je daripada duduk rumah tidur tak bangun-bangun, contohlah kan. Maksudnya eloklah pergi bekerja di situ sebab sebelah rumah. Jadi kita nampak di sini dia punya pemikiran itu sudah berbeza. Sudah berbeza, baik di peringkat atuk tadi, di peringkat mungkin parent pun saya nampak dah tak kisah dah anak dah bekerja sebab keperluan hari ini berbeza. Sebab zaman kita dulu mana ada Prof nak bayar apa, bil telefon, nak top up prepaid, dah tak berlaku masa zaman kita kan. Telefon pun tak berapa banyak lagi masa tu, cuma telefon di rumah. Tapi anak-anak hari ini bila dia nak perkara-perkara itu dah jadi macam keperluan asas. Keperluan fisiologi diri dia. Telefon mesti ada sebab nak link itu, nak link ini, maka nak survive kehidupan itu dia tak nak menyusahkan parent. So dia bekerja sendiri dengan income sendiri and then dia belilah apa keperluan dia sendiri. Okey, itu saja. Terima kasih Prof. Okay, SPM memang the turning point tu yang cemerlang dan bukan cemerlang. This is the turning point. You know, it will assist them into what do they want to be like in 5 years time. Yang tak cemerlang pun kena fikir 5 tahun ni aku ke mana. You know, yes, my friend will be in the university, after that they will graduate. But me, how? How am I going to survive for these 5 years? Jadi, what they have to do is bertenang, tarik nafas, look at your strength. Apa kekuatan yang ada pada diri you? Kan? You know, when you look at your result pun, yes, there might be, you know, you fail ini, you fail ni, but you pass. You pass. Walaupun you pass, that is your kekuatan and you build on that subject. Kekuatan yang you ada and you try to figure out apa sebenarnya yang boleh I buat dengan kekuatan yang I ada ni. And then you start to build your confidence,
and then you start to work. Never mind, you start working first, and then peluang untuk belajar tak ada. Even though you are 30 years old, 40 years old, 50 years old, you can continue. Sukses mungkin tak datang kepada you sekarang, tetapi ia akan datang pada you 5 tahun. Macam Prof Mansur tadi kata, you have to make a decision. You have to buat satu pilihan yang tetap. You cannot just, delve into fikir, because I tak ini, and then parents tak ini, semua you rasa ni. You cannot. From there, you build yourself, but you must make a decision of where you are heading. If you feel that you want to further studies, then you kena mengulang lah your SPM. And you never know, this year you fail 2020, but in 2021 ni, you will be better because you have that experience of doing the exam. So, you do that. But if you feel that, education, not now, I don't want to study anymore, then start to find job and then start building up. You know your strength, you bekerja, kemudian daripada situ, you start collecting sijil ke, certificate to build your soft skill and your technical skill. And then from there, daripada sijil-sijil tu, maybe you can proceed to the university level. These are the things that I think student yang gagal ni, they have to think, or not to say gagal lah, tidak memuaskan. It's not the end of your life. You have to continue and make a decision, a good decision on yourself. You yourself have to do those things. Then I guess student pelajar ni akan kegagalan dia tu sementara sahaja. Dia akan lebih successful di masa akan datang. So lihat kepada kursus, now we have banyak, macam IKN lah, JPA, there's a lot of other avenues untuk pelajar-pelajar ini pergi sebenarnya, ya. Dan ibu bapa pun tidak perlu merasa bersalah, sedih, tetapi macam mana, for dia pelajar cemerlang, anak-anak yang cemerlang, pada anak-anak yang kurang ni pun, they still have to give that support juga kepada pelajar. Dan sekolah pun, I think kadang-kadang sekolah ni anak-anak yang keputusan tidak begitu cemerlang ni macam dia anak tirikan juga because the counsellor themselves have 500 students to attend to. Jadi, dan budak-budak yang kurang cemerlang ni pun, mereka pun meminggirkan diri mereka juga. Jadi, I think peranan sekolah pun very important. Guru mereka yang mengenali mereka, know their strength and try to help them, assist them where they should be heading. Because kita more focus on pelajar yang keputusan yang memuaskan daripada keputusan yang tidak memuaskan. Bila dapat result pun kita, maybe kita kena change that mindset juga. Selalunya kita akan edarkan semua yang cemerlang dulu. 9 A's, 10 A's, 7 A's, 3 A's kan. Jadi kita mesti tukar mindset, bagi je. I remember when I was in school dulu, kita tak ada pun kan. Kita pergi ambil result, ambil je. And then nanti kita tengok dalam newspaper, our friend ni dia best student lah kan. But we never know during masa kita ambil tu. So I think that's also need to change in term of that. Kita mesti ada perubahan dari segi minda kita bahawa not to segregate lah all this di peringkat sekolah tu, jangan ada this segregation. I think it's very important. Sikit boleh saya tambah Dr. Prof No? Okey, sebenarnya di sekolah sekarang inilah memang sangat berbeza lah zaman kita kan, sebab saya pun pernah jadi guru kaunseling. Tapi hari ini sekolah semua guru kaunseling dia ada satu, dia kata profil yang mana dia kena masuk, dipanggil jejak tracer. Dalam jejak tracer ni maknanya guru kaunseling dia kena masuk semua maklumat murid dia dalam sistem profil kejayaan murid lepas SPM. Dia jejak murid ini sehinggalah sampai kita kata tidak ada yang tercecer langsung. Daripada peringkat awal mungkin yang dapat tawaran UPU, yang dapat tawaran kita kata diploma ataupun yang dapat tawaran ijazah, yang dapat matrikulasi dan sebagainya, semua dah masuk. And then tinggal lagi, katakan berapa persen di sekolah itu, ni setiap sekolah lah ni, tinggal berapa persen, budak ini masih lagi tak ada peluang ni, tak ada orang ambil dia.
And then dia ada saluran-saluran tertentu untuk memastikan budak ini boleh meneruskan dia punya kejayaan sama ada dalam kemahiran yang bersesuaian lah dengan keputusan itu. Sebab itu kita hendak di luar sana anak-anak, ibu bapa, please rujuk kepada guru kaunseling kita sebab mereka ada maklumat dan saluran tertentu. Kadang-kadang dia punya kerajaan negeri sendiri menawarkan beberapa bidang khusus yang memang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan-kerajaan negeri untuk memastikan anak-anak ini terus dapat peluang kerjaya dia berdasarkan apa yang dia nak. Itu kalau mungkin zaman kita dulu macam Prof Akmal kata, kita rasa macam agak sedikit macam ketinggalan lah berbanding dengan anak-anak yang dah ada peluang ni. Tapi sekarang tidak. Maknanya kita jejak mereka sampai kalau boleh tak ada. Sampai yang kahwin pun kita jejak. Okey, dah kahwin dah. Okey lah. Prof dah kahwin pun jejak. Cuba tak jejak lah siapa pasangan dia kan. STP. STP Prof sebut tadi. Itulah dia beruntung anak-anak kita ni hari ini. Okay, cuma antara mereka nak dengan tak nak. Itu mindset tu kena betul. Okay. Ya, daripada apa yang dinyatakan oleh ketiga-tiga panelis yang nasihat ni lah. Bagi saya lah, sama ada you cemerlang, sama ada you berada di keadaan yang sederhana ataupun yang katanya lah yang dianggap perlu mendapatkan bantuan ni. Saya rasa bagi saya lah, kalau saya pelajar SPM tahun 2020 kalau saya lah, umur saya ketika ini 18 tahun Prof. Saya cuba membayangkan ni. Saya cuba membayangkan. Saya kalau gagal, saya akan menangis. Seia-ianya saya akan menangis. Ya. Tapi saya menangis hanya untuk itu saja. Selepas itu saya akan bangkit semula. Saya akan fikir-fikirkan dan saya akan duduk dengan ibu bapa saya. Apa yang saya perlu buat. Apa yang ibu bapa saya boleh bantu saya untuk meneruskan pengajian saya. Kalau itu. Tapi kalau saya cemerlang, ingat, cuba bayangkan macam mana saya cemerlang Saya boleh ketawa, saya boleh rasa seronok, tapi biarlah, janganlah sampai membawa kegembiraan itu seolah-olah itulah segala-galanya. Kerana bagi saya kan, kejayaan kita itu hanya tahap tu je. Ya. Dan saya nak rumuskanlah apa yang dinyatakan oleh pakar-pakar di hadapan saya ni KPI untuk kejayaan pendidikan sekolah ialah bukan berapa banyak A yang pelajar capai semasa peperiksaan SPM. Walaupun keputusan SPM itu penting bagi membolehkan pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Ia bukan tanda aras bagi prestasi pelajar itu pada masa akan datang. Banyaknya A bukan prasyarat kejayaan pelajar nanti di peringkat universiti. Ada yang hebat semasa SPM, hanya pelajar biasa-biasa je semasa di universiti. Ada yang hebat di universiti, keputusan SPM mereka dahulu biasa-biasa saja. Sementara keputusan di universiti pula bukan pengukur kejayaan dalam kerjaya. Apatah lagi pengukuran kejayaan hidup di dunia maupun di akhirat. Apa yang dinyatakan oleh Prof Mansur benar apa yang dinyatakan oleh Prof Akmal juga benar, apa yang dinyatakan oleh Dr. Hajah juga benar kerana mereka mempunyai pengalaman dari mula dia sekolah di sekolah rendah sekolah menengah, ada yang melalui STP kemudian melalui matrikulasi, ada yang melalui 4 tahun berada di universiti kemudian bekerja dan banyak transformasi yang berlaku. Jadi saya mengharapkanlah pelajar yang baru mendapat keputusan SPM hari ini jangan terperanjat dan merasakan inilah segala-galanya. Pelajar-pelajar perlu difahamkan bahawa keputusan SPM ini adalah permulaan dan banyak lagi dugaan yang akan dihadapi. Di peringkat universiti kita tidak lagi melihat peperiksaan adalah segalanya. Ya Prof? Percaya kan? Peperiksaan akhir biasanya hanya dalam 50 ke 60% grade keseluruhan. Banyak kaedah pengukuran lain seperti kerja dalam kumpulan, pemikiran analytical dan kritikal, kebolehan membentang idea dan sebagainya.
Jangan pula berasa kalau keputusan tidak baik, maka itulah pengakhiran hidup kita. Ya. Masih banyak pilihan yang boleh diambil oleh pelajar-pelajar kerana Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Sumber Manusia, KAPM telah menyediakan pelbagai platform kepada lepasan SPM seperti College Community, College Politeknik, Giat Mara dan Institut Kemahiran yang lain. So, dalam dunia VUCA, daya ketahanan adalah perkara paling penting yang kita perlu ada. Dulu hampir semuanya boleh diramalkan. Tapi kini nampaknya coraknya sudah berbeza. Mungkin hari ini, esok dah berubah. Jadi saya beranggapan ya, kita kena ada ilmu, kita perlu ada kemahiran dan kita perlu ada maklumat. Betul ya, panel? Betul. Dan minda yang terbuka. Ya, Dia terbuka. yang terbuka. Right, para hadirin sekalian, jutaan terima kasih kami ucapkan semua pihak yang terlibat, terutama tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada petang ini bagi menjayakan webinar kita Bicara Pemimpin Pendidikan Siri 5, terutamanya kepada panelis yang sangat kami hormati kerana sudi menjadi tetamu pada hari ini. Ya, setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Zawawi Ismail, Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, dan Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal A. Ghani selaku Ketua Jabatan Pengurusan Perancangan dan Dasar Pendidikan atas sokongan penuh terhadap penganjuran webinar kita ini yang berfokus kepada #isu pendidikan perlu dikupas. Ni ada bunyi kucing pula ni. #pendidikan kita hak bersama. Di sini saya dan pihak Urustia juga ingin memohon maaf atas segala salah dan silap sepanjang mengendalikan majlis ilmu ini. Semoga kita berjumpa lagi pada siri ke-6 akan datang dengan mengupas isu seterusnya berkaitan dengan kesejahteraan mental dalam kalangan murid di sekolah. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baiklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. #stay safe, kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Berjumpa lagi di masa akan datang. Ya, terima kasih.